Mari kita luangkan masa untuk berfikir tentang semua kerja yang dijalankan Tuhan pada zaman ini dengan khutbah yang bertajuk Keselamatan diberikan kepada mereka yang bertahan sehingga akhir. Di Cina kuno, semasa dinasti Zhou, seorang lelaki bernama Jiang Taikong tinggal di sana. Dia tidak memegang jawatan mulia sehingga berumur hampir 80 tahun, tetapi hanya menghabiskan hari-harinya memancing di tepi sungai. Isterinya sangat tertekan, memikirkan bahawa dia harus menyara suaminya sepanjang hidupnya kerana dia nampaknya tidak cekap. Walaupun menyaranya, Jiang Taikong tidak pernah berfikir untuk menjadi seseorang dengan kedudukan yang mulia dan pergi memancing setiap hari. Dia berumur 80 tahun, isterinya juga sudah tua. Namun, bahkan pada umur tuanya, dia meninggalkan suaminya dan pergi. Tepat pada masa itu, disebabkan kekejaman Raja dinasti Shang. Raja Wen dari dinasti Zhou mulai mengumpulkan orang intelektual dan berfikir, sekaranglah waktu untuk menyerang dinasti Shang dan menalukinya. Setelah 3 hari persiapan, Raja pergi menemui Jiang Taikong. Raja berasa bahawa Jiang Taikong ialah orang yang lebih luar biasa daripada kabar angin yang didengarinya. Jadi, Raja mendedahkan kehendaknya kepadanya dan melantik Jiang Taikong sebagai ketua komander untuk menaluki dinasti Shang. Dengan strategi ketenteraan yang telah diperolehnya sepanjang hidupnya, Jiang Taikong berjaya untuk memimpin tentera dan akhirnya menaluki dinasti Shang. Setelah perang berakhir, Raja Wu tertanya-tanya, bagaimana sistem pemerintahan kerajaan ini dapat dibangun untuk mentadbir wilayah yang luas ini? Jadi dia menjalankan sistem feudal dan membahagikan sebahagian kerajaan kepada setiap negara feudal. Dengan cara ini, mereka dapat mengurus kerajaan bersama. Dengan ini, Raja Wu dapat menyusun sistem pentadbiran yang dapat mempertahankan kerajaan daripada musuh asing. Semasa dia berfikir tentang orang yang memberikan sumbangan terbesar untuk menaluki dinasti Shang, itulah Jiang Taikong. Oleh sebab ini, Jiang Taikong dilantik sebagai raja di dinasti Qi. Tiba-tiba, Jiang Taikong menjadi raja pertama di dinasti Qi. Setelah menjadi raja, dia berjaya menuju ke Qi bersama dengan orang bawahannya. Isteri Jiang Taikong yang meninggalkannya berfikir, suamiku telah menjadi raja, saya akan menjadi ratu sekarang. Jadi dia menari dengan gembira dan menghalangi perarakan kerajaan dan berkata, saya isterimu yang melayani dan menyaramu selama 80 tahun. Dia meminta Jiang Taikong untuk mengakuinya sebagai isterinya. Pada masa itu, Jiang Taikong memerintah hambanya untuk membawa semangkuk air. Tanpa diduga, Jiang Taikong menuangkan air ke tanah dan berkata kepadanya, jika Anda dapat memasukkan kembali air ke dalam mangkuk, saya akan mengakuimu sebagai isteriku. Dapatkah memasukkan kembali air ke dalam mangkuk? Tidak. Sama juga dengan statusnya sebagai isterinya. Oleh sebab dia tidak bertahan sehingga akhir, dia kehilangan peluang untuk menerima kedudukan yang mulia, menjadi ratu kerajaan. Setelah itu, oleh sebab Jiang Taikong telah mengukuhkan kuasa kedaulatannya sebagai raja dinasti Qi, dengan memiliki pengganti, dia membawa isteri baru sebagai ratu. Dan kerajaannya menjadi salah satu kerajaan yang paling kuat di antara negara-negara feudal. Kalian semua, mengapa saya berkongsi cerita ini dengan Anda? Isterinya bertahan sehingga berumur 80 tahun. Jika dia bertahan sedikit lagi, dia akan menjadi sebahagian daripada banyak perkara yang baik. Dia kehilangan peluangnya untuk menerima kedudukan di raja kerana tidak dapat bertahan sedikit lagi. Malangnya, seperti kes Esau yang kehilangan hak kesulungan.
Ada banyak kes serupa di dunia ini. Jika kita tidak bertahan sehingga akhir dalam kehidupan iman kita, tetapi berputus asa di tengah-tengah, kita tidak akan dapat memasuki kerajaan syurga yang indah dan mulia. Oleh itu, kita harus memiliki iman yang dapat bertahan sehingga akhir, walau apapun kesusahan yang menimpa kita. Sekarang, musuh kita iblis menghalangi umat Tuhan untuk menjaga iman mereka sehingga akhir dengan membuat kabar angin jahat, seperti pelbagai konspirasi, pembohongan jahat, dan kata-kata fitnah. Walaupun kita mendengar kabar angin ini, kita dapat mengatasi semua itu dan tetap bertahan jika kita berfikir tentang kesakitan dan penderitaan yang ditanggung oleh bapa dan ibu. Malangnya, sebahagian roh dimusnahkan kerana mereka ingin tahu kabar angin itu. Iman yang dapat bertahan sehingga akhir. Keselamatan diberikan kepada mereka yang bertahan sehingga akhir. Inilah yang diajarkan oleh Bapa kepada kita. Ada banyak ajaran di dalam Alkitab berkaitan dengan iman kita. Dia yang bertahan sehingga akhir akan diselamatkan. Berbahagialah mereka yang bertahan sehingga akhir. Pada zaman ini, memikirkan siapa yang diberkati dan siapa yang menyedihkan, kita tidak boleh kehilangan iman atau berputus asa. Di bumi ini, Tuhan telah memilih Sion sebagai tempat perlindungan terakhir untuk keselamatan kita. Namun, banyak orang meninggalkan Sion. Mereka tersilap berfikir bahawa mereka masih dapat diselamatkan di luar Sion. Ini pemikiran yang sangat menyedihkan. Seperti kisah isteri Chiang Tai-kung, ada yang mungkin berfikir, bukankah lebih baik jika saya meninggalkan Sion? Ia tidak mungkin menjadi lebih baik. Siapakah yang menguasai bumi dan seluruh alam semesta? Siapakah yang mentadbir dan memimpin sejarah pada setiap zaman? Kadangkala, orang mengakui Tuhan yang melakukan semuanya dengan bibir mereka, tetapi tidak mempercayai sepenuhnya dalam hati mereka. Jika mereka tidak mempercayainya dalam hati mereka, akhirnya akan melakukan perbuatan bodoh untuk meninggalkan iman mereka. Jadi, siapa yang mendirikan Sion, yaitu tempat kebenaran Tuhan dapat dicari? Mari kita cari jawapan dan lihat firman Tuhan yang menyuruh kita supaya jangan tinggalkan Sion di dalam buku Mazmur, bab 102. Mazmur bab 102, ayat 17. Bila Tuhan sudah membina Sion semula, sudah menampaknya diri dalam kemuliaannya. Ayat 18. Sudah berpaling mendengarkan doa orang-orang yang bulus dan tidak memandang hina doa mereka. Biarlah hal ini dituliskan bagi angkatan yang kemudian dan bangsa yang diciptakan nanti akan memuji-muji Tuhan. Sebab Ia telah memandang dari ketinggiannya yang kudus. Tuhan memandang dari surga ke bumi untuk mendengar keluhan orang tahanan, untuk membebaskan orang-orang yang ditentukan mati dibunuh, supaya nama Tuhan diceritakan di Sion dan Dia dipuji-puji di Yerusalem apabila berkumpul bersama-sama bangsa-bangsa dan kerajaan-kerajaan untuk beribadah kepada Tuhan. Di sini, dikatakan bahawa Tuhan akan membina Sion semula. Membina Sion semula tidak bermaksud membinanya untuk kali pertama. Tuhan telah membina Sion, tetapi telah runtuh. Oleh itu, Alkitab menyaksikan Tuhan akan membina Sion sekali lagi. Itulah sebabnya perkataan membina semula digunakan di dalam Alkitab. Tuhan jelas berfirman bahawa Dia akan membina Sion semula. Semasa Alkitab menyaksikan Tuhan akan membina Sion semula, ini bermaksud Dia akan datang kali kedua dalam tubuh untuk membinanya semula. Kerana Sion yang dibina pada kedatangannya yang pertama telah runtuh. Mari kita lihat buku Ibrani bab 9. Ibrani bab 9 ayat 27. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi, demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu Ia akan, apa yang akan Kristus lakukan, menyatakan dirinya sekali lagi
tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan Dia. Mengapakah Kristus harus menyatakan dirinya sekali lagi jika Dia tidak datang ke bumi dalam tubuh manusia untuk kali kedua? Apa yang tidak akan dibina? Sion tidak akan dibina. Semasa Tuhan mengutus para nabi dan hamba-hambanya untuk membina Sion, itu tidak dapat dibina. Jadi menurut ramalan Yehezkiel, aku sendiri akan menggembalakan domba-dombaku. Aku Tuhan akan menjadi gembala. Tuhan sendiri datang ke bumi sebagai gembala. Tiada ramalan yang tinggal tentang Tuhan akan muncul dalam tubuh selepas kedatangannya kali kedua. Semua kerja penyelamatan Tuhan akan diselesaikan semasa zaman Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Setelah ketiga-tiga zaman apabila Tuhan melengkapkan keselamatan kita dengan memainkan peranan Bapa, Anak dan Roh Kudus, tiada peluang lagi bagi manusia untuk menerima keselamatan. Semasa Tuhan muncul pada zaman terakhir, yaitu zaman Roh Kudus, apa yang akan Dia lakukan terhadap Sion yang telah dimusnahkan? Tuhan Yehova akan membinanya semula. Walaupun Tuhan membina Sion semula yang telah runtuh, jika kita tidak tinggal di Sion atau meninggalkan Sion, kita tidak mungkin mengambil bahagian dalam keselamatan pada zaman Roh Kudus. Inilah apa-apa yang diajarkan Alkitab. Mari kita buka buku Yeremia bab 4. Yeremia bab 4 ayat 5. Beritahukanlah di Yehuda dan kabarkanlah di Yerusalem, tiuplah sangkakala di dalam negeri, berserulah keras-keras, berkumpullah dan marilah kita pergi ke kota-kota yang berkubu. Angkatlah panji-panji ke arah Sion. Kota-kota yang berkubu merujuk kepada Sion. Angkatlah panji-panji ke arah Sion. Cepat-cepatlah kamu mengungsi, jangan tinggal diam, sebab aku mendatangkan malapetaka dari utara dan kehancuran yang besar. Singa telah bangkit dari belukar, pemusnah bangsa-bangsa telah berangkat, telah keluar dari tempatnya untuk membuat negerimu menjadi tandus. Kota-kotamu akan dijadikan puing, tidak ada yang mendiaminya. Oleh karena itu lilitkanlah kain kabung, menangis dan merataplah, sebab murka Tuhan yang menyala-nyala tidak surut daripada kita. Pada waktu itu, demikianlah firman Tuhan, Raja dan para pemuka akan kehilangan semangat, para imam akan tertegun, dan para nabi akan tercengang-cengang. Tuhan memberitahu ramalan akhir zaman melalui Nabi Yeremia. Semasa saat ngeri dan ketakutan besar datang, itu digambarkan orang akan tawar hati. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan akan hancur kerana nyalanya. Semasa kita membaca perkataan yang ditulis, sukar untuk mempercayai bahawa itu adalah nyata. Namun semasa itu benar-benar berlaku, orang akan menyedari, wah, inilah sebabnya Alkitab menggambarkannya seperti itu. Dikatakan bahawa mereka akan benar-benar terkejut. Pada masa itu, Alkitab berkata bahawa kita harus mengungsi ke mana? Dikatakan mengungsi ke Sion, yaitu tempat perlindungan dan keselamatan. Pada zaman Nuh, semasa Tuhan menjadikan hujan selama 40 hari dan 40 malam, air membanjiri bumi. Keselamatan diberi kepada Nuh dan keluarganya yang memasuki bahtera. Pada hari-hari kebinasaan terakhir, semasa raja kehilangan semangat, dan para imam akan tertegun, serta para nabi akan tercengang-cengang, kita mesti memasuki Sion tanpa gagal. Jadi, siapa akan membina Sion? Menurut buku Mazmur bab 102, Tuhan Yehova akan membinanya semula. Semasa Tuhan datang dan membina Sion, kita semua harus kekal di sana. Mari kita lihat buku Yesaya, bab 33 ayat 20. Pandanglah Sion, kota pertemuan raya kita. Matamu akan melihat Yerusalem, tempat kediaman yang aman, kemah yang tidak berpindah-pindah. Dikatakan bahawa Sion tidak berpindah-pindah. Ini kebenaran yang tidak dapat diubah. Ini kerana Tuhan membina Sion, dan Dia berdiam di sana bersama kita. Yang patutnya tidak dicabut untuk seterusnya, dan semua talinya tidak akan putus. Di situ kita akan melihat betapa mulia Tuhan kita.
Tempat yang didiami Tuhan dengan umatnya ialah Sion. Jadi kita tidak boleh meninggalkan Sion atau kebenaran kerana kabar angin fitnah yang dibuat oleh orang. Melihat sejarah gereja awal, berapa banyak orang Farisi, orang Saduki, dan pemimpin agama menganiaya dan menghalang Yesus Kristus, mereka berkata, Nazaret, mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Semasa Yesus berfirman, Akulah roti yang telah turun dari syurga. Mereka berkata, kami kenal bapa dan ibunya. Bagaimana ia dapat berkata ia telah turun dari syurga? Berulang kali, mereka menghalang, memfitnah, dan menentang kebenaran keselamatan yang Yesus injilkan untuk menyelamatkan semua manusia, mengacau orang, dan menghalang mereka daripada mempercayai kebenaran. Ayat 21. Di situ, bermaksud di Sion, kita akan melihat betapa mulia Tuhan kita, seperti tempat yang penuh sungai dan aliran yang lebar. Perahu dayung tidak melaluinya, dan kapal besar tidak menyeberanginya. Sebab Tuhan ialah hakim kita, Tuhan ialah yang memberi hukum bagi kita, Tuhan ialah Raja kita, Dia akan menyelamatkan kita. Di manakah Tuhan akan menyelamatkan kita? Tuhan akan menyelamatkan kita di Sion. Inilah sebabnya tertulis di dalam Alkitab, keselamatan datang dari Sion. Dan dari Sion akan datang penebus. Bukan? Tuhan tidak membina Sion melalui para nabi, atau melaksanakan kerjanya dengan mengutus hamba, atau malaikatnya. Apakah tempat yang ditubuhkan Tuhan sendiri, semasa Dia datang ke bumi ini? Sion. Ini bermaksud berputus asa akan Sion atau meninggalkan Sion yang ditubuhkan oleh Tuhan sendiri sama dengan meninggalkan Tuhan. Oleh itu, kita tidak harus berputus asa akan Sion atau meninggalkannya. Ayat 24. Tidak seorang pun yang tinggal di situ akan berkata, Aku sakit, dan semua penduduknya, yaitu di Sion, akan diampuni kesalahannya. Tuhan juga memberikan rahmat-Nya pengampunan dosa di Sion. Kita mesti tinggal di Sion sehingga akhir. Tidak haruskah kita, ahli-ahli Sion, tinggal bersama-sama sampai akhir dengan mengikut ramalan Alkitab? Mari kita lihat buku Yesaya bab 4. Yesaya bab 4 ayat 2. Pada waktu itu tunas yang ditumbuhkan Tuhan akan menjadi kepermaian dan kemuliaan, dan hasil tanah menjadi kebanggaan dan kehormatan bagi orang-orang Israel yang terluput, dan orang yang tertinggal di Sion, dan yang tersisa di Yerusalem. Apa kemuliaan yang akan terima? Akan disebut kudus, yakni setiap orang di Yerusalem yang tercatat untuk beroleh hidup. Semasa emas diekstrak dari biji emas, yang mesti dipanaskan di dalam api untuk membuang semua kekotoran, yang mesti melalui proses penapisan dan peluburan yang berterusan untuk menapis kekotoran, sehingga menjadi emas tulin. Hanya emas yang tinggal sehingga akhir akan tulin. Begitu juga, Alkitab berkata, dan orang yang tertinggal di Sion dan yang tersisa di Yerusalem akan disebut kudus, yakni setiap orang di Yerusalem yang tercatat untuk beroleh hidup. Semasa kita berjalan di jalan iman, kadangkala rasa perjalanan rohani kita membosankan, seperti yang dilakukan orang Israel selama 40 tahun perjalanan mereka di padang gurun. Rasanya seperti kita menjalani gaya hidup yang sama berulang-ulang kali, berterusan tahun demi tahun. Sama juga dengan isteri Chiang Tai-kung. Semasa dia tinggal bersamanya sehingga berumur 80 tahun, istrinya pasti telah lama melayaninya dengan sepenuh hati. Mungkin hari ini, dia akan diberi kedudukan yang mulia. Dengan fikiran ini dia terus melayaninya, tetapi Chiang Tai-kung selalu pergi ke tepi sungai dan menghabiskan hari-harinya memancing. Dia tidak pergi ke sana untuk menangkap ikan. Dia hanya menghabiskan masa. Setelah bertahun-tahun melakukannya, istrinya pasti sudah bosan menjaganya. Namun, begitulah kisahnya berakhir. Di dalam Alkitab, Tuhan bersungguh-sungguh memberitahu kita
untuk berpegang teguh pada kebenaran, sehingga dia datang. Mesti ada alasan untuk ini, bukan? Semasa kita bertahan 1 bulan lagi, atau 1 minggu lagi, atau bahkan 1 hari lagi, kita akan dapat mengambil bahagian dalam kemuliaan yang luar biasa. Namun, jika kita meninggalkan iman, disebabkan kesukaran dalam hidup, hasil akhirnya akan sengsara. Memandangkan Chiang Tai-kung begitu terkenal, dia banyak dibincangkan oleh orang. Tetapi banyak orang di dunia ini berada dalam keadaan yang sama seperti isterinya. Oleh itu, penting bagi kita untuk bertahan sehingga akhir dengan iman yang betul. Kadangkala, kita mungkin mendengar banyak fitnah daripada orang di sekitar kita yang tidak mempunyai pemahaman yang betul tentang kebenaran atau yang mengkhianati kebenaran. Namun, standar iman kita haruslah firman Tuhan. Selagi kita memiliki standar yang betul, dengan tekad yang kuat untuk hidup menurut firman Tuhan, tiada alasan bagi kita untuk tergoyah atau terguncang oleh sebarang kabar angin fitnah. Tidakkah Anda berfikir begitu? Mari kita lihat buku Wahyu bab 3. Bab 3 ayat 10. Karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan Aku, maka Aku pun akan melindungi engkau dari hari percobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Aku datang segera. Apa yang mesti Anda lakukan dengan apa yang ada padamu, peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Ini kerana syaitan pasti akan menciptakan situasi yang Anda tidak dapat berpegang apa yang ada padamu. Peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Siapa yang memakai mahkota, Raja diberikan mahkota untuk dipakai. Tuhan memberitahu bahawa kita akan memerintah di kerajaan syurga selama-lamanya. Kita diberikan janji untuk kedudukan yang mulia ini. Namun, jika kita berfikir, telah lama memakai mahkota yang berat ini, tetapi saya tidak dapat tanggung beratnya lagi, biarlah saya berikan itu kepada orang lain. Maka kita akan menjadi seperti Esau yang menjual hak kelahirannya kepada Yakub. Itulah sebabnya Tuhan memberitahu kita, Aku datang segera. Peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Jadi, ada banyak situasi yang menyebabkan kita melepaskan mahkota ini, bukan? Siapakah yang akan membuat situasi ini? Syaitan. Dia menimbulkan situasi yang membuat kita kehilangan iman, meragui kebenaran, atau bahkan meninggalkannya. Syaitan juga mencipta keadaan seperti ini, yang menjadikan dunia lebih menarik daripada kebenaran, sehingga kita menganggap perkara-perkara sekular lebih penting. Inilah sebabnya Alkitab berkata, syaitan berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum. Syaitan selalu mencari peluang. Mari kita lihat buku 1 Petrus, bab 5 ayat 6. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama, dan Tuhan, sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ialah yang empunya kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Di dalam buku 1 Petrus bab 5 tertulis, berdiri dengan iman yang teguh. Syaitan selalu mahu memusnahkan iman kita. Semasa syaitan mencubai Yesus, dia menunjukkan kepada Yesus semua kemuliaan dunia dan berjanji akan memberikannya kepada Yesus dengan syarat Yesus sujud menyembah dia. Dengan membuat kita lebih memperhatikan keinginan duniawi daripada firman Tuhan, syaitan melemahkan iman kita sedikit demi sedikit, sehingga musnahkan sepenuhnya. Itulah sebabnya Tuhan berfirman, pelihara imanmu sehingga akhir. Saya masih ingat ketika Bapa berkongsi cerita mengenai isteri Chiang Tai-kung. Melalui ajaran ini,
Mari kita menjadi umat Tuhan yang dapat setia dalam iman kita sehingga akhir. Mari kita lihat buku Efesus, bab 6 ayat 10. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Tuhan, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Syaitan berusaha membuat semua jenis tipu muslihat untuk menipu dan memusnahkan roh kita dengan perkara yang menggoda mata kita. Ayat 12. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Tuhan, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri, sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju zirakan keadilan, kakimu berkasutkan kerelaan, untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan, pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Berkenaan panah api dan lembing dari si jahat, kita mesti menghalangnya dengan perisai iman. Syaitan menembak panah api ke arah kita secara berterusan. Mungkin ada beberapa mangsa yang dilukai oleh anak panah itu pada suatu ketika. Semasa syaitan menyerang kita dengan panah api dan lembing api, kita dapat menghalangnya dengan iman kita kepada Bapa dan Ibu Syurgawi. Dikatakan dalam ayat 17, terimalah ketopong keselamatan. Topi keledak ialah sesuatu yang Anda pakai di kepala, bukan? Alkitab mengajarkan ini kerana kita harus selalu mempunyai keselamatan dalam minda kita. Jika kita tidak berfikir tentang keselamatan, tetapi minda kita penuh dengan rasa ingin tahu tentang kesenangan dunia, kita akan meninggalkan keselamatan akhirnya. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Tuhan. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu, dengan permohonan yang tidak putus-putusnya untuk segala orang kudus, juga untuk aku, supaya kepadaku, jika aku membuka mulutku, dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil. Semasa kita tidak menginjil, kita akan selalu diserang oleh panah dan lembing syaitan. Cara untuk menyerang syaitan secara rohani adalah melalui penginjilan. Jadi orang yang paling dibenci oleh syaitan ialah pekerja Injil Perjanjian Baru. Ini kerana mereka terus menyelamatkan roh-roh melalui firman Tuhan dan menanamkan fikiran yang betul di hati orang. Syaitan membuat semua orang melihat dunia ini secara sekular, tetapi kita menolong orang melihat dunia dengan lebih rohani. Syaitan terus kehilangan kekuatan rohaninya kerana jumlah pekerja Injil meningkat dari 1 hingga 10, 100, 1000, dan bahkan hingga 10.000. Syaitan tidak akan senang semasa kita menginjil. Oleh itu, ada tertulis di dalam Alkitab bahawa kita harus terus berdoa. Mari kita menginjil rahasia Injil dengan berani. Ayat 20. Yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan, berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakannya, sebagaimana seharusnya aku berbicara. Hanya orang ini dapat bertahan sehingga akhir. Ini firman terakhir Bapa kepada kita di bumi ini. Sekarang tiada apa lagi yang tinggal untuk kita lakukan. Injilkan firman Tuhan dengan tekun. Saya ingat firman terakhirnya. Itulah firman Bapa yang saya terima semasa panggilan telefon terakhir. Masih banyak roh yang berkeliaran di dunia ini, tidak mengetahui kebenaran Tuhan, atau di mana Sion itu. Kita tidak boleh meninggalkan roh-roh ini, tetapi membimbing mereka kepada kebenaran kehidupan kekal. Sekarang, memandangkan kuasa syaitan telah dilemahkan, orang dapat kembali kepada Tuhan. Mari kita semua bangun. Kita harus mempunyai tekad yang kuat untuk menghabiskan perlumbaan iman ini hingga ke akhir. Ada banyak orang yang berputus asa akan iman mereka. Sesetengah berputus asa kerana tidak dapat mengatasi kesukaran, dan yang lain berputus asa kerana berasa kehidupan iman mereka menjadi bosan. Pencubaan dan kesukaran yang kita lalui di bumi ini adalah sementara, tetapi hasil akhir iman kita adalah kekal. Kekal bermaksud ia akan kekal selama-lamanya. Kita tidak akan jatuh ke dalam lubang neraka,
yang kesusahan tidak dapat dihentikan. Tetapi kita akan memasuki kerajaan Tuhan, yaitu dunia kegirangan, kemuliaan, dan kebahagiaan. Di dunia yang Tuhan ciptakan untuk kita akan mengalami kegembiraan hari demi hari. Kita akan bersukacita dengan berkat syurgawi dan kehidupan kekal yang Tuhan sediakan untuk kita selama-lamanya. Untuk menghalangi kita pergi ke sana, syaitan berjalan keliling, sama seperti singa yang mengaum-ngaum, menyerang kelemahan kita. Seperti yang tertulis di dalam Efesus bab 6, melainkan kita memusatkan perhatian pada firman Tuhan, roh kita akhirnya akan ditipu oleh syaitan. Inilah sebabnya kita harus kekal dalam firman Tuhan. Melalui perumpamaan orang kaya dan Lazarus, di dalam buku Injil Lukas, Yesus telah menjelaskan penderitaan dihukum di neraka. Oleh sebab itu tempat penuh dengan sakit pahit. Bapa tidak mahu anak-anaknya dihantar ke tempat itu. Tuhan berusaha sedaya upaya untuk menyelamatkan kita dari neraka. Namun, syaitan terus membuat kita jatuh ke dalam lubang neraka, sehingga anak-anak Tuhan akan menderita hukuman yang kekal. Syaitan cuba menyakitkan bapa dan ibu dengan membuat anak-anak mereka menderita. Inilah tujuannya. Syaitan membuat semua jenis pembohongan yang masuk akal dengan memutarbalikkan kebenaran. Walaupun buah pokok pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu membawa maut, syaitan menipu kita dengan berkata, "Kamu akan menjadi bijak." Kalian semua, sekali lagi, mari kita berfikir tentang sebab Tuhan berfirman, dan orang yang tertinggal di Sion, yang tersisa di Yerusalem, akan disebut kudus. Mari kita mengukir di hati kita sekali lagi, kehendak Bapa dan Ibu kita yang bersungguh-sungguh, dan berulang kali meminta kita untuk berpegang pada mahkota kehidupan yang telah terima sehingga akhir. Seperti yang diajarkan oleh Ibu, janganlah kita kehilangan iman atau berputus asa harapan kita untuk kerajaan syurga. Tidak kira apa-apa kesusahan yang kita hadapi atau dalam keadaan apapun. Berharap Anda menerima rahmat, saya ingin tambahkan khutbah ini. Sekian, terima kasih.